Hai semua, selamat datang. Anda pernah tak tengok tumbuhan dan terfikir, apa sebenarnya rahsia di sebalik daun yang hijau subur tu? Hari ni kita akan cuba selami dunia nutrisi tumbuhan yang selalunya kita tak nampak dengan mata kasar. Kita akan belajar cara untuk mendengar apa yang pokok-pokok kita perlukan supaya taman atau pasu kat rumah tu sentiasa nampak sihat dan gembira. Okey, jom kita mula dengan soalan paling popular, kan? Mesti ramai yang pernah hadapi benda ni. Kenapa daun pokok kita tiba-tiba jadi kuning? Jangan terus fikir pokok tu nak mati tau. Sebenarnya, itu cara dia berkomunikasi. Macam satu jeritan minta tolong. Dan kita kena faham isyarat tu. Jadi, untuk bahagian pertama ni, jom kita ubah sikit cara kita pandang masalah tumbuhan. Semua simptom ni, ia bukan tanda kita gagal sebagai pekebun. Tak. Sebaliknya, ia adalah bahasa rahsia mereka. Tumbuhan tu sebenarnya sedang cuba beritahu kita sesuatu yang sangat penting. Cuba anda tengok beza dia. Ketara betul kan? Sebelah kiri, nampak segar. Daunnya hijau pekat, nampak hidup. Sebelah kanan pula, nampak sedih. Daunnya mula kuning. Ini yang pakar panggil klorosis. Dan tumbuh sarannya pun macam tersekat. Ini semua petunjuk-petunjuk jelas yang ada sesuatu yang tak kena. Okey, sekarang masanya untuk kita jadi detektif tumbuhan. Nak selesaikan misteri daun kuning ni, kita kena siasat menu rafia mereka. Sebab semua jawapan selalunya terletak pada apa yang mereka makan, iaitu nutrien dalam tanah. Makronutrien ni, senang cerita, anggap je ia macam hidangan utama untuk pokok. Macam kita perlukan nasi, lauk, sayur. Macam itulah tumbuhan perlukan benda-benda ni dalam kuantiti yang banyak. Ia adalah makanan ruji mereka untuk membesar jadi kuat dan sihat. Kalau tadi tu hidangan utama, mikronutrien ni pula macam vitamin dan suplemen untuk kita. Tumbuhan tak perlukan banyak pun, sikit je. Tapi jangan pandang rendah fungsi dia. Tanpa unsur macam zat besi atau zinc, walaupun sikit, banyak proses dalaman penting boleh terganggu. Memang betul-betul kecil tapi berkuasa. Okey, yang ini memang sangat penting. Ini dia 3 wira utama dalam dunia baja yang kita selalu nampak label dia NPK. Jom kita tengok fungsi masing-masing. N, nitrogen, tu untuk bagi daun hijau dan lebat. P, phosphorus, lebih kepada nak kuatkan akar dan galakkan bunga dengan buah. Dan K, kalium, yang ni macam penjaga kesihatan umum dia lah. Kalau anda faham 3 benda ni je, percayalah skill berkebun anda terus naik level. Jadi, macam mana semua nutrien ni boleh masuk ke dalam tumbuhan? Jawapannya ada di bawah tanah. Jom kita gali lebih dalam dan tengok bahagian yang paling penting tapi jarang kita nampak, sistem akarnya. Akar ni, dia ada 2 kerja besar. Yang pertama, ia macam sauh kapal, cengkam tanah kuat-kuat supaya pokok tak tumbang ditiup angin. Yang kedua, dan ini yang paling relevan untuk kita hari ni, ia berfungsi macam straw, menyedut semua air dan makanan dari dalam tanah. Proses ni sebenarnya sangat bijak tau. Nampak tak rambut akar yang halus tu? Tujuannya adalah untuk luaskan lagi kawasan serapan. Lepas nutrien diserap, ia akan diangkut ke atas melalui satu sistem paip dalaman. Terus ke batang dan daun. Macam ada lift khas untuk makanan. Tapi kan, alam semula jadi ni sentiasa penuh dengan kejutan. Rupa-rupanya, bukan semua tumbuhan ikut peraturan yang sama untuk dapatkan makanan. Ada sesetengah tu, pendekatannya lebih, licik. Kenalkan, tumbuhan parasit. Boleh dikatakan perompak dalam dunia flora. Kenapa nak susah-susah cari makan sendiri kan? Mereka ni cuma menumpang dan sedut nutrien terus daripada pokok lain. Kesian pokok perumah tu. Lama-lama boleh jadi lemah, malah mati. Tumbuhan epifit pula lain. Mereka ni ibarat penyewa yang baik hati. Dia tumpang duduk atas pokok lain, tapi tujuannya cuma satu, nak dapatkan kedudukan yang lebih tinggi, lebih dekat dengan cahaya matahari. Mereka tak curi apa-apa pun, makanan semua buat sendiri. Dan yang paling dramatik sekali, tumbuhan karnivor. Boleh bayang tak tumbuhan jadi pemburu? Sebab mereka ni selalunya hidup di tanah yang tak cukup subur, terutamanya kurang nitrogen. Jadi mereka terpaksa berevolusi untuk memerangkap serangga. Mereka akan umpan serangga, perangkap dan kemudian cerna untuk dapatkan nutrien tambahan. Hebat kan? Okey, kita dah tahu macam-macam benda baru.
Sekarang, mari kita gunakan semua ilmu ni untuk selesaikan misteri daun kuning yang kita bincangkan tadi. Jom, kita belajar jadi penterjemah untuk pokok-pokok kesayangan kita. Jadi, ini benda paling penting untuk kita ingat. Bila nampak daun kuning, jangan terus panik atau rasa gagal. Anggap ia sebagai satu mesej. Tumbuhan kita tu sedang cuba berkomunikasi dengan kita, cuba beritahu apa sebenarnya ia tak cukup. Slide ni pula macam kamus ringkas untuk kita rujuk. Contohnya, kalau daun-daun tua di bahagian bawah pokok yang jadi kuning, kemungkinan besar ia perlukan lebih nitrogen. Tapi, kalau yang kuning tu cuma di sepanjang tepi daun, itu mungkin isyarat kekurangan kalium. Nampak tak? Lokasi kuning tu pun ada maksudnya yang tersendiri. Jadi, secara ringkasnya, apa yang kita dah belajar hari ini? Pertama, tumbuhan sebenarnya bercakap dengan kita melalui isyarat visual. Kedua, makanan mereka ada dua kategori, hidangan utama iaitu makro dan vitamin iaitu mikro. Ketiga, kalau anda faham NPK, itu dah satu permulaan yang sangat baik. Dan akhir sekali, dunia tumbuhan ni memang penuh dengan strategi hidup yang menakjubkan. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Apa kata sekarang anda pandang tumbuhan yang paling dekat dengan anda? Lepas apa yang kita bincangkan tadi, agaknya apa yang ia sedang cuba sampaikan pada anda? Mungkin dunia mereka yang nampak senyap tu sebenarnya penuh dengan cerita kan?